Abang boleh share sikit nama abang? Okay, saya Muhammad Arifin bin Roslan, berasal daripada JB. Sekarang tengah bekerja di Hotel Royal Kuala Lumpur. Okey, saya luangkan masa sedikit untuk sahabat-sahabat semua ni semua kan. InsyaAllah. Bang, abang best abang. Sumpah bang. Datang tadi tegur abang terus okey je bang. Abang memang, abang kerja kat sini lama dah bang? Tak lah, baru kerja. Tak apalah, benda yang baik kita support je lah. Cantik. Kan? Terima kasih banyak. Bang, abang share abang di mana pekerjaan abang? Okey, saya daripada JB. Asal daripada JB. Dah menetap sini lama lah, sekolah 17 tahun. Okey, saya kerja di Hotel Royal ni. Hotel Royal sebagai bellman lah. Okey. Bellman ni kerja dia senang saja. Macam guest datang, buat check-in ke check-out apa, kita angkatlah guest, bawa pergi ke bilik. Abang yang akan entertain lah. Abang orang pertama kat depan ni lah. Ya, betul. Sentiasa senyum bang kerja sini Kita servis memang sebelum ni memang saya pun kerja di Plaza Loyal sebenarnya. Okey. Sebelum ni. Tapi saya dah berhenti, so saya masuk hotel lain. Kita dari segi orang cakap dari segi servis memang nombor satu lah. Sebenarnya bang, tak semua orang faham frontman ni. Ya, betul. Tak semua orang faham. Dia betul. Operator pun dia pun tak faham. Nak layan orang ni penat ni. Ya, Tak betul. Macam saya dah biasa, saya bekas salesman. So untuk layan customer guest ni semua memang Dah faham sangat dah. Dah faham sangat lah dari segi servis lain ni semua. Okay bang, Okey. guest paling best abang pernah dapat macam ni, apa dia bagi abang ke apa abang rasa paling best? Pengalaman abang lah. Paling best kalau guest di Hotel Royal ni, yang paling best saya dapat ialah yang benda yang kita sepatutnya tak boleh cerita benda ni tapi benda ni macam berkenaan untuk orang kata apa, tak boleh share lah ni untuk individu ni sendiri kan. Okey, selain daripada tu yang paling best, yang paling pengalaman manis lah bang. Pengalaman manis lah Yang individu tu memang tak boleh. Itu tak boleh, itu tak boleh. Kebaikan tu kita boleh, orang lain pun boleh boleh. Betul. Dia okey bang. Okey, dia macam ni. Mungkin budak-budak ni kat luar ni, dia yang tak kerja, dia tak ada pengalaman, tak sekolah tak habis ke, bila dia dapat posisi macam ni, dia dengar macam ni, so aku tak payah malu kerja macam ni. Itu satu, lagi satu. Gas-gas yang kerek ke apa benda dia kata. Dia akan tersentak. Okey. Kalau macam yang pasal tu, kalau macam gas-gas yang macam yang tak berapa okey sangat apa semua kan, kita senyum, kita cuma balas dengan senyuman lah. Kita paling teruk yang paling teruk saya pernah dapat ialah dia macam apa, tolong angkat lagi ni tapi dia bukan pakai tangan, dia tunjuk pakai kaki. Tapi yang itu memang saya akan counter balik lah. Saya akan cakap apa, kalau you buat macam gini, you buatkan negara kita, macam mana orang kita nak hormat you. Ni orang luar. Ni orang luar maknanya lah. orang Malaysia tak buat lagi benda ni. Orang Malaysia tak buat lagi. Jangan cakap orang Malaysia lah. Yang paling bagus sekali, yang guest yang paling saya respect, Indonesia. Pertama. Nombor 2 Brunei. Singapura pun sama juga. Okey. Kalau saya cakap paling yang betul disiplin, yang paling tak kurang ajar, saya cakap adab semua dia. Adab semua bagus lah kan. Kalau selain daripada 3 negara ni, memang Japanese lah. Japanese. Betul. Benda ni pun kita dengar juga sebenarnya. Culture dia tu. Selain daripada Japanese, Filipina pun sama juga. Dia pun ada respect orang Asia. Tapi kalau yang cakap tak bagus, saya tak boleh sebut lah. Nanti cakap racist kan. Faham. Benda yang paling tak best yang abang dapat, mungkin nak tunjukkan kaki ataupun ada tak sampai maki ke apa ke? Maksudnya tak dia kena macam maki lagi lah. Kalau maki, saya akan mungkin saya akan gantung balik lah. Saya tak kisah pun pasal apa. Ini dari segi orang kata apa, maruah. Jangan dibijak-bijak maruah kita lah kalau boleh. Kita ada maruah kan. Jadi kalau untuk yang budak-budak yang baru nak join kerja macam bellman semua, bagi saya satu je, mental kena kuat. Nombor 1, mental kena kuat. Nombor 2, kalau kena marah ke kenapa, jangan ikut emosi. Jangan ikut emosi. Kita balas dengan senyuman saja. Kita cakap baik-baik dengan dia kan. Sebab sabar je sebenarnya. Kadang-kadang benda macam ni kena tu tak apa, sabar je. Sekarang kita boleh cakap, tapi dalam situasi tu masa kena tu bang masa kena tu dia macam 50-50 terus. Nak marah ke tak nak marah, tapi kita fikir apa, kita ada apa, kita nak cek makan, kita ada anak bini kan. So kita kena kendali dia macam mana. Tapi kalau dah melampau sangat, terpaksalah. Tapi kita jangan dengan nada tinggi ke apa, jangan. Kita ada cara dia masih berhemah lagi. Tapi
faham lah seni macam kan. mana pun kita kena senyum juga dengan diorang. Ya. Jangan bergaduh-gaduh. Smile bang, it's sunnah. Ya, Smile betul, it's betul, sunnah betul, Nabi betul. Okey bang, kita pun tak nak panjang abang. Tadi kita tengok kerja, kita cerita pasal kehidupan. Okey. Okey, antara benda paling best yang abang pernah dapat dalam kehidupan dan apa benda yang paling abang rasa macam paling berat abang pernah dapat dalam kehidupan. Cuba abang kongsi. Abang nak kongsi mana satu? Yang best dulu ke yang tak best? Abang pilih. Dulu lah, yang tak best. Tak best lah Yang tak best dulu. Biar Yang nangis tak dulu, abang best suka tak? tu, yang tak best dulu pasal apa, saya pernah hilang kerja lah. Hilang kerja dalam masa 3 ke 4 bulan jugalah. Tak kerja langsung. Tak Ini kerja masa langsung. PKP ke bukan? Bukan, selepas baru ni? jadi tahun lepas lah. Awal baru lagi. Ada kahwin. Anak semua. Ada anak semua, anak kecil lagi. Lepas tu itu paling benda yang benda yang saya tak boleh apa, tak boleh lupa Perasaan lah. tu waktu tu macam mana? Perasaan time tu kita tawakal, yang penting kita kena apa, orang kata apa, minta dengan Allah lah. Minta dengan Allah, maksudnya kita jangan putus asa, kita usahalah cari kerja apa semua kan. Dalam masa sama kita dalam masa sama kita jangan putus asa, yang paling penting kita tawakal. Kita tawakal tu paling penting. Tapi kat situ bang, wife abang main peranan juga. Dia punya support. Kat sini kalau kita tengok kekuatan tu kat orang rumah juga. Daripada dia. Kalau tak dia bagi satu tekanan, abang pun tak boleh handle punya. Betul. Sebab dia banyak support saya lah. Saya bersyukur lah dapat wife macam tu. Pasal apa? Kalau dia Akak kalau dia tak bagi kita support, macam contohlah kita tengah hilang kerja, maksudnya tengah tak ada income kan, meminjam sana meminjam sini kan. Lepas tu dia pula tak support kita. Contohlah kalau setengah orang mesti agak kakinya. Betul kan? Faham. Tapi dia tak, dia support. Dia masih support lagi. Dia tolong edit resume saya, buat sampai resume tu sampai perfect lah orang cakap lah kan. Sampai kita pun nak interview pun kita confident lah. Sebenarnya dia pun dalam tekanan. Dia pun dalam Dia nak buat ni pun dia fikir macam, jadi aku nak kena tolong suami aku. Ada orang bang, dia tak faham. Betul. Dia macam kau aku. Ya betul. Tapi dia tak fikir ni suami dia tengah susah. Bila kau tolong rezeki tu lagi terbuka, lagi luas. Yelah. Dia orang tak faham benda ni, konsep ni. Cuma satu saya minta pada dia doa untuk saya saya ni lah, untuk apa macam apa dapat kerja kan, dengan untuk cari rezeki yang halal. Dia sebalik suami tu kan kena behind dengan strong man ada strong woman. Ya betul. Pendek je mah tapi padat. Padat. Dia kat sini bagi saya satu je, kalau yang mana yang tengah stres hilang kerja apa kan, jangan putus asa. Yang penting orang cakap apa, yang penting paling penting sekali lah, 5 waktu jangan tinggal lah. Bang, yang itu ini steady. Ini steady. 5 waktu jangan tinggal. Orang cakap apa, jahat macam mana pun jangan tinggal lah benda tu semua. Doa dengan dia, minta dengan dia, minta daripada atas tu. Dia sentiasa dengar. Dia sentiasa dengar. Cuma Allah akan tunaikan satu doa, permintaan kita bang. Dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Hari ni kita stres sebab kita nak doa kita tu tunaikan cara kita. Betul. Nak dapat kerja terus dalam masa cepat apa semua. Betul. Cara fikir tu. Okey bang, cerita benda paling best pula tadi dah susah. Okey, cerita paling best sekali dalam masa saya tak bekerja tu. Ada seorang bawa ni. Dia sebenarnya dia bukan kawan tau. Dia sebenarnya regular customer saya daripada Loyat tau. Okey. Tapi dia dah berangkat jadi kawan lah. Jadi sahabat lah. Zaman saya tak bekerja tu dalam 4 bulan tu, dia boleh bayarkan duit rumah saya. Tapi dalam masa yang sama tu saya berjanji dengan dia, saya nak bayar balik bila saya dah kerja kan. Tapi dia cakap apa? Dia kata jangan. Kalau apa ayat dia yang last dia cakap, kalau kau bayar balik duit ni, kita anggap bukan sahabat. Tapi abang rasa lah adakah masa tidur malam, masa solat, wife abang pun doa tak berhenti? Mak ayah abang berdoa tak berhenti. Dia ajaib ni. Allah hantar orang-orang yang fikir logik. Ada betul. Kawan takkan datang ni. Kawan takkan datang. Walaupun duit rumah tu orang kata apa 700 bagi saya besar lah. Betul. Besar. Kalau 4 bulan tu dah berapa dah. Masih ada orang baik. Masih orang ada baik lagi. Abang yang ni cerita salah seorang. Yang kita dengar siapa dia nak bayarkan rumah sewa tu sampai 4 bulan. Dia dah bayarkan duit sewa duit rumah tak apa lagi. Tapi dia siap cakap lagi. Kalau bagi lagi duit belanja. Cukup bagi tahu. Tapi kita tengok-tengok tiba-tiba dalam akaun duit dah masuk. Duit belanja. Duit belanja tu dia macam duit bimpas anak, susu anak. Dalam berapa bang? Duit belanja tu dalam berapa? Kalau orang tak dah cerita. Dah cerita. Abang tengok abang orang baik. Jadi contoh kat orang lain sampai ada duit lebih nak bantu sahabat-sahabat kita yang susah. Kita ada contoh yang baik. So abang ni pun tak nak cakap siapa orang tu.
Saya tak dan nak orang tu cakap, pun dan dia tak pernah berkira pun. Amanah daripada dia. Saya kalau boleh nak sebut nama dia, tapi dia amanah daripada dia. Saya jaga dia punya ni kan, privacy dia kan. Saya tak nak sebut nama dia. Nanti kalau dia kata saya tak respect dia apa kan. Mungkin video ni keluar, dia akan tengok. Abang nak cakap apa kat dia? Saya Abang cakap, mungkin abang nak cakap teks tak boleh, call tak boleh, nak cakap susah. Okey, abang sekarang cakap dia. Okey, saya cuma nak cakap satu je lah. Saya akan ingat dia sampai bila-bila. Dan insya-Allah lah, semoga dia dipermudahkan rezeki. Amin. Dia sentiasa sihat dan selalulah, itu saja yang saya harap. Dan saya harap satu hari saya akan dapat, bukan nak balas sangat dia punya jasa lah, tapi at least saya boleh dapat tolong dia benda yang apa dia pernah tolong saya. Saya tak akan lupa sampai bila-bila lah. Untuk abang yang kat luar yang bantu abang ni tak ternilai bang. Abang tapi salah satu pun saya nak bang. terima kasih dekat adik-adik saya lah. Adik-adik saya tak pernah lupa saya. Walaupun saya tak bekerja, tapi saya tak pernah cerita dengan diorang tak tahu pasal benda ni semua. Kalau saya bagi tahu, mungkin diorang akan tolong juga. Tapi yang sahabat seorang ni kan, yang bawah ni kan, dia tahu saya tak bekerja, terus dia bagi semua. Saya tak nak susahkan adik-adik saya sebab saya pun tahulah kan, diorang boleh mampu jaga, tapi saya, yelah, kita malulah juga kan. Itulah bang, satu benda yang kita kena ingat sebenarnya. Yalah. Allah SWT boleh gerakkan kita, mudah je bagi Allah nak selesaikan masalah kita. Dia boleh gerakkan tak siapa-siapa. Betul. Jadi yakin dengan Allah, macam abang cakap tadi, tawakal. InsyaAllah. Solat yang paling penting 5 waktu jangan tinggal. Itu yang paling, yang agama kita nombor 1. Abang pun orang yang hebat. Abang dah kira frontman kat depan ni, berjumpa macam-macam watak, macam-macam orang, macam-macam negara, tapi abang masih boleh senyum. Ya betul. Sebab tu juga abang dimurahkan rezeki sampai hari ni abang jumpa kita orang macam ni, kita serempak berbual ni, je random ni, abang jom okey untuk share tanpa rasa malu. Terima kasih banyak bang. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak bang. Okey. Jumpa lagi, terima kasih. InsyaAllah. Ni Amar, saya Edi. Okey. Kita dari Deep Fate. Last minute podcast, brother. Banyak duit dah ni bang. Abang pilih. Terima kasih bang. Tak apa. Tak apa Bang. Kita dah niat. Macam ni. Macam ni. Saya pun dah tak saya Bang, ambil. Bang. Nanti. Bang, minum. Bagi kat. Abang beli kan? Dengar dulu. Okey, saya pun dah niat. Kalau saya dapat duit ni, apa saya perlu buat? Saya tak akan ambil. Saya niat saya satu je. Abang dekat tabung-tabung mana-mana. Okey. Salah satunya masjid ke surau ke tak kisah. Kita pakai kat abang ni. Okey bang. Kita sampaikan niat abang, kita tunaikan niat abang. Okey, insya-Allah. Terima kasih untuk abang luangkan masa. Semoga abang murah rezeki. Abang sukses kerja kat sini. Insya-Allah. Amin. Waalaikumsalam. Last minute podcast. Assalamualaikum. Dari Last Minute Podcast, Amar, ADG, Abang Daniel. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya abang dari Indonesia? Alhamdulillah baik. Baik, bagaimana Indonesia? Indonesia saat ini ya dibilang sedikit kacau. Sedikit kacau. Indonesia Sumatera Utara. Utara. Medan khususnya. Sekarang ada sedikit kacau. Ya, Indonesia itu sedikit kacau dengan masalah hukumnya dibilangnya. Hukumnya itu maaf cakapnya bukan kita menyalahkan petugas-petugasnya ataupun hakim-hakimnya, tapi mereka itu sepertinya hukumnya itu lebih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Okey. So kita nak tanya abang, dah berapa hari abang dekat Malaysia? Di Kuala Lumpur 2 hari, kemarin 2 harinya di Genting. Lagi libur atau kantor yang hantar? Ini kita lagi liburan dari kantor, jadi bisa dibilang ini liburan bersama lah. Okey. Kalau kami itu ke kantornya ekspedisi perusahaan antara ekspor dan impor barang. Okey. Apa benda best dalam pekerjaan abang? Apa yang abang suka ataupun abang happy dalam pekerjaan? Di sepanjang hidup abang, paling best? Ya, menurut saya, bagi saya pekerjaan itu apapun pekerjaan kita harus kita nikmati, suka nggak suka harus kita jalani. Karena kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, seenak apapun pekerjaan kita tetap tidak enak. Benar. Jadi dekat mana yang abang rasa pekerjaan abang tu, mungkin yang dah pernah pergi sana, sini best, sana best, ada satu abang lagi abang yang bekerja ni sangat best. Apa paling best? Kalau saya bilang semua tugas saya itu paling the best. Tapi
Iya. Semua pekerjaan itu saya cintain, jadi nggak ada pekerjaan itu saya yang tidak saya cintain. Positif betul bang, positif betul ni. Orang-orang kita cakap orang-orang Indonesia, dia orang buat satu perkara itu dengan jiwa. Dia betul-betul passion betul. Betul sekali. Ya. So, dia orang enjoy. Dia orang ni mungkin dia lebih hargai apa yang dia ada tu daripada dia orang tak bersyukur. Maknanya abang hari-hari syukur. Ya. Power. Jadi memang ada tak lain lagi best? Kalau menurut saya gini ya, kalau kita bekerja di suatu perusahaan dimanapun, ada positif, ada negatifnya. Di salah satu gaji besar pekerjaan kurang enak, gaji kecil pekerjaan enak. Ini. Iya. Betul. Betul. Simple life, simple problem. Okay, bang, kita terus direct pada kehidupan abang sendiri. Abang boleh kongsi tak benda paling best dalam hidup abang, apa yang abang pernah kecapi dan apa abang rasa benda paling berat atau masalah paling berat dalam hidup abang yang abang pernah hadapi? Terpulang abang nak kongsi mana satu, yang happy dulu ke yang berat dulu? Mau dicerita yang pahit dulu atau yang manis? Saya jelaskan yang pahit dulu. Saya itu pernah jadi seorang yang pengangguran, mencari kerja ke sana ke sini, itu ditolak. Dan di situ hidup saya itu memang betul-betul berantakan. Berapa lama? 1 tahun sih memang, tapi itu udah terasa berat bagi saya karena di situ saya tidak ada yang support saya, memotivasi saya tidak ada. Terus orang-orang terdekat saya juga udah menjauh. Bahkan saya sendiri di situ, maaf cakapnya, seperti putus asa. Abang dah kahwin ke? Sekarang saya udah alhamdulillah udah nikah. Jadi saat itu posisi saya masih lajang sih memang. Dalam masa-masa tersulit saya itu. Mungkin disebabkan dia sekarang dia jadi positif sangat ni. Dia dah lalu yang pahit tu. Jadi masa dia tengah happy ni sekarang ni, dia enjoy dia punya life. So aku tahu yang pahit tu apa, aku kena bersyukur pada sekarang. Banyak isu orang rasa dia dah tak putus asa dalam hidup, dia gagal dalam benda semua. Jadi abang rasa apa kata-kata yang boleh cakap dengan apa benda yang boleh menaikkan semangat orang kalau dia betul-betul nak putus asa dalam hidup? Ya memang betul seperti abang bilang, banyak orang sekarang tuh yang putus asa. Seperti kejadian tuh sering kita dengar di Indonesia, orang bunuh diri gara-gara cinta, gara-gara masalah ekonomi, gara-gara masalah pribadi. Ya betul sekali. Jadi menurut saya bagi orang-orang seperti itu, mereka sebenarnya mereka butuh support. Ya mereka itu melakukan itu karena mereka tidak mendapat support sama sekali. Jadi orang seperti itu yang seharusnya kita support, kita rangkul, senantiasa kita selalu bersama dia agar dia itu tidak melakukan hal negatif yang seperti tidak kita inginkan. Orang sekeliling punya main peranan Betul sekali. Nah, apalagi zaman sekarang itu banyak yang sering membuli ya dibilang. Nah, itu salah satunya membuat faktor orang yang jadi putus asa dan dia merasa hidup dia tidak berarti. Karena bully-bullyan tadi, dia jadi masa cemas dengan dirinya sendiri dan orang sekitarnya juga tidak bisa menerima keadaan dia gitu. So abang rasa sekarang tahap orang stres dengan depres di Indonesia meningkat? Kalau saya bilang sih sedikit meningkat. Di kalangan abang? Teman-teman? Kalau di kalangan keluarga saya dan terdekat saya itu masih aman-aman aja sih. Belum ada ketika stresnya sampai ke situ sih. Oke. Paling best dalam hidup abang yang berfungsi. Apa abang rasa kurniaan Tuhan Allah bagi abang paling best dalam hidup? Ya benda yang paling saya sayangi untuk saat ini satu pertama kendaraan. Nah itu kendaraan saya dari SD sampai SMA itu saya tidak punya kendaraan sama sekali. Nah saya dulu tuh sering minjem kendaraan teman. Keluarga gak ada kendaraan? Ada tapi ya itu tadi keluarga tadi tidak mensupport saya untuk dengan memberikan kendaraan tadi. Makanya abang tak suka bergantung pada orang. Betul sekali. Saya tidak suka merepotkan orang dan tidak suka bergantung sama orang. Bila bergantung ke orang, nanti abang jadi selesa pula. Jadi nanti orang pun akan bercakap macam-macam. Ya. Jadi lebih baik buat sendiri. Betul kita sekali. Puas hati. Betul sekali. Makanya semua benda-benda yang saya beli dari diri saya sendiri itu sangat berharga semua. Nggak ada yang nggak berharga. Okey. Karena itu hasil dari keringat saya sendiri. Ya, abang ni? Ya itu pastinya rezeki dari Allah semua. Maknanya abang ni sangat positif. Daripada awal kita datang tadi pun dia dah memang positif. Sebab kadang-kadang orang bila dia dapat dia terlupa yang betul ini keringat dia, betul ini usahanya, tapi dia lupa Allah telah hadirkan orang-orang baik sekelilingnya, telah temukan dia dengan satu pekerjaan yang dia boleh kerja, cari hasil. Ini semua susun atur perjalanan hidup kepada Allah. Kan itu kadang-kadang kita lupa.
Sebab setiap benda yang berlaku dalam hidup kita ni adalah satu titik yang menyambung pada titik lain, menyambung pada titik lain untuk menyampaikan kita di mana kita sekarang. Betul sekali bang. Nah itulah betul abang bilang tadi, banyak orang yang melupakan rezeki itu dari Allah karena mereka udah terlena sama harta-harta mereka bang. Ya. Okey, abang bagi yang pendek saja sekarang untuk orang kat luar ni. Kalau dia orang tengah susah, apa dia kena buat? Masa dia tengah senang, apa dia kena buat? Ya buat penonton-penonton semua yang mendengarkan ini, buat yang saat ini sedang berada di dalam kesusahan ataupun di dalam penderitaan, tetap semangat, cari jalan terbaik, minta pada Allah jalan untuk menempuh kesusahan kalian, dan intinya jangan pernah mendengarkan kata-kata orang yang menjatuhkan kalian dan mematahkan semangat kalian. Ingat, hidup kalian itu tergantung pada diri kalian, bukan dari omongan orang lain. Ya, benar. Selagi Allah masih membuka jalan untuk kalian, teruslah mencari jalannya dan taat beribadah. Benar. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Yeah. Sesulit apapun itu pasti ada jalan, asal kita memulainya dengan bismillah dan yakin. Sangat padat. Untuk yang senang. Untuk yang tengah senang. Ya. Yang tengah senang. Apa abang nak sampaikan? Senang, jangan pernah melupakan orang-orang yang berada di bawah kalian dan jangan pernah memandang sebelah mata orang di saat kalian sedang di atas. Karena roda itu pasti berputar. Ingat juga rezeki itu dari Allah, jangan pernah melupakan pemberi rezeki kita, dan jangan lupa juga sering bersedekah dan membantu orang-orang sedang kesusahan. Karena rezeki itu datangnya dari kita saling berbagi. Benar. Satu benda bang, last saya nak tutup podcast ni. Kena ingat guys, selalu orang kata susah itu ujian. Sebenarnya senang itu. Benar. Dengan kita berbagi, bantu Betul. orang, sama orang lain. Betul. Senang tu ujian, susah tu. Betul sekali bang. Sebab sekarang kita banyak tengok orang yang senang tu dah tak ada apa-apa. Kita rasa jauh. Betul sekali. Dulu kita tak nampak benda-benda macam ni. Betul sekali. Jadi untuk podcast, Last minute podcast. terima kasih Abang Denny from Malaysia. Abang, Sama-sama. Abang Denny, ADG, Sama-sama. Last minute podcast. Defeat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia, Indonesia. Jadi janji bang. Saudara. Nanti abang buat. No. Bang, 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 Enggak, no. Gini. Bang. Saya dari hati bagus itu diberikan sedekah kepada orang Palestina ataupun orang-orang yang berada di jalan itu. Okey, Itu sedekah untuk kita semua sih bang. Share untuk semua. Baik. sebentar lagi kita lalu kita sedekah kepada siapa, okey? Diwakilkan juga nggak apa-apa. Diwakilkan. Terima kasih banyak, bang. Karena rezekinya itu akan mengalir untuk kita semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur. Amin. Terima kasih Abang Denny. Assalamualaikum. Bang, So guys, we will pay you $10, tapi guys dari Singapore payment. Singapore dollar ah. Singapore dollar. No. Baik. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik ah baju ah. Khabar sihat eh? Tengok belakang. Saya cakap belakang sana boleh tak? Boleh ah cakap sana. Saya nak belanja belakang tu. Ya, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Korang semua? Alhamdulillah sihat. Macam tak jumpa je tadi baru kita belum pukul apa pun korang. Kita sebenarnya daripada program Malika punya program tadi dekat Bukit Bintang. Sorry. Kita dari program Maulid Rasul dekat Bintang tadi. 1,000 orang lah tadi Beribu orang. Alhamdulillah, syukur. So, macam mana live sekarang? Semua okey? Alhamdulillah semua okey. Semua macam biasa kehidupan, bangun pagi, pergi kerja, Bangun pergi workout dah. balik. Tak sempat sebab saya baru habis syuting. Ni baru free. Kalau tak tak dapat join, tapi Allah izin hari ni saya free, saya dapat join. Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita pendekkan cerita lah. Pendekkan cerita. Okey. Pendek sangat. Biarlah pendek. Kita 15 minit, tak banyak soalan. Okey, so macam ni. Amar ada nak tanya soalan. Okay, soalan yang paling saya suka tanya orang. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita mesti ada benda yang kita rasa paling sakit atau paling susah, yang paling berat kita pernah hadapi satu. Dan ada benda yang paling best yang kita pernah lalui yang kita sampai sekarang kita ingat. Jadi mungkin Okey. Kita jangan tanya dia punya hal. Apa yang dia baru dengar atau dalam berdengar yang berat punya ujian yang dia pernah dengar. kalau ada diri sendiri ke ataupun benda lain yang rasa Benda yang paling berat, ujian paling berat bukan kat saya ataupun bukan dekat saya je lah kan. Yang mana-mana lah. Saya rasa yang saya nampak dengan mata kasar saya, ya Allah Ta'ala zahirkan ujian yang saya rasa paling berat yang saya sendiri tak mampu nak hadap ujian tu. Saya rasa kalau saya kat tempat diorang,
adalah ujian saudara mara kita dekat Palestin lah. Kita bayangkan dekat sini, contoh na'udzubillah min zalik, kalau KL ni hancur. Bayangkan bangunan-bangunan ni semua hancur. Tak. Aku dah tergelak. Taklah. Selalu kau golong-golong aku. Aku dah cakap benda lain tadi. Saya ingat orang cakap benda lain tadi. Tapi minta maaf pasal Palestin saya tahu. Lagi sini, bagi saya lagi sini. Saya ingat nak cakap main-main tadi. Tak. Betul. Okey. Mama, lagi sini tanya, lagi sini. Okey. Ujian yang paling berat awak pernah dengar sepanjang hidup? Yang saya pernah dengar macam saya cakap tadilah, saya pernah nampak dengan mata kasar saya sendiri yang terjadi baru-baru ni, bukan baru-baru ni, dah daripada tahun lepas sampai sekarang. Dah berapa lama tak berhenti ni, yang Allah Ta'ala zahirkan dalam mata kita ni, rakyat Palestin lah, saudara mara kita kat Palestin. Cuma kita kena bayangkan lah, keadaan Palestin tu kita letak kat KL ni. Kita tak minta, tapi kita bayangkan keadaan yang hancur tu, yang hari-hari kat tempat kita. Kadang kita nak dapat kekuatan ni, kita kena letak dulu. Bro, bukan. Kau boleh bayangkan tak kita kat tempat orang? Yelah. Kau yang kecil-kecil tinggal luar mata kau pecah hancur, kau kutip letak dalam plastik. Tapi masa bulan puasa kot, ada share dengan kita masa tu yang Zizi dekat Syria. Itu pun Zizi yang tengok, awak cerita dengan kita orang pun dah jadi risau kat sana pasal dia. Bayangkan, imagine kalau depan mata kita lagi tengok. Itu pun satu hal juga, sebab kita tahu negara-negara Arab, melainkan Saudi Arabia lah, dan negara Arab yang maju lain lah. Ni negara-negara Arab yang mundur. Kita tengok negara-negara tu, negara-negara Islam ni, diorang ditindas tau. Diorang kena bunuh, diorang kena seksa, diorang kena tindas, diorang kena macam-macam benda lah, Eddie. Kita letakkan diri kita kat tempat diorang. Saya bayangkan kalau saya kat tempat orang Palestin ni lah, kita ambil contoh paling senang, saya gila. Ya. Saya badai. Ya. Diam! Sabar. Tak. Tengok podcast. Palestin. Betul. Kita hantar di Palestin lah. Benda ni memang kita kena serius lah, bagi saya. Tapi betul ni. So, saya kadang-kadang, kita tak nak cakap kat orang, tapi orang cakap macam lebih-lebih pula. Tapi berat mana pun ujian yang kau tengah hadap kat Malaysia ni, kalau kau nak bandingkan dengan kat Palestin tu, jauh. Okey, baru ni saya cerita pengalaman Saya cerita pengalaman bangun pagi tau. Saya bangun pagi, biasa kita nak breakfast. Ada satu hari tu, ni kelemahan saya lah. Saya bukan cerita pasal saya punya aib ke apa, tapi ni pengajaran untuk kita belajar sama-sama, ambil ketiba. Ada satu hari tu, bangun pagi, tak ada sarapan. Saya cakap, tak ada sarapan lah, aku lapar. Cakap bini saya kan, sayang, tak buat breakfast ke? Cakap, dia kata selalu breakfast kita akan tengah hari terus kan. Tapi saya selalu breakfast, Zizi tak breakfast. Dia cakap selalu dia buat breakfast lah. Kalau saya nak pergi kerja, dia buat. So, saya cuti, tak buat. So saya tersentak diri saya kan. Tertanya juga kan, salah aku boleh cakap macam tu. Orang kat sana, ini Zizi ingatkan saya tau. Cakap, sayang, kita breakfast baru tak ada sehari ni, kita dah bertikai lah. Orang kat sana makan tak ada tau. Kalau kita tengok video orang hantar bantuan makanan tu, itu yang kita nampak. Yang tak ada makan, kita tak nampak. Bro, dia orang baru dapat tu pun dah berapa hari dah baru dapat tu. Diorang kutip kat timbunan sampah makanan. Diorang kutip, diorang makan. Diorang minum air daripada lori-lori air yang air titik tu. Budak-budak kita tengok video tu kan. So kita fikir balik, bodoh lah aku ni. Bila awak cerita sini soal, saya pernah selalu remind diri saya kat imagine kan. Kadang-kadang kita cuba build sesuatu lah. Aku nak ada rumah, betul, kereta, aku nak ada kerjaya, aku nak kahwin. Diorang ada benda tu, hancur, habis. Tak ada apa-apa. Hancur. Dengar cerita diorang dah buat rumah, baru kahwin, habis. Allah tarik. So, jadi kadang kita, kalau uji sikit tu, saya kata, kalau kau nak banding dengan ujian kita kat Malaysia ni, kita nak bandingkan dengan tak ada banding. Sebab tu Sob, Dr. sebelum ni yang sembang daripada Indonesia ni,
Dia tahu. Dia pasal apa? Dia dah rasa yang sakit tu. Jadi peringatan dia untuk sekarang ni, dia hargai ke semua benda dia dapat. Dia tak komplain. So life ni tak boleh komplain sebenarnya. Sebenarnya kita kena susah. Kita tak boleh senang. Baru kita boleh berubah Baru kita boleh hargai. Baru kita boleh appreciate. Betul, benda ni bukan kita nak minta kita susah apa semua tak lah. Tapi kita kena rasa susah. Kalau tak rasa susah, bagi saya masalah. Sebab kita akan jadi orang yang tak bersyukur, orang yang tak appreciate, kan? Betul tak? Perlu dihantar ujian sedikit lah. Hantar ujian. Betul. Kalau cerita Palestin ni sebenarnya orang tak betul-betul go deeper tau dalam deeper. Kalau kita go deeper kau pandang cerita dia orang ni, anak dia cakap, ya Allah, kalau anak aku ni aku tak boleh handle. Tak boleh. Ini mengarut tu. Ada orang mah, dia tengok, dia tak faham lagi. Dia cuma tengok saja, mula-mula tengok saja. Dah keluar video banyak kali, dia dah start macam faham. Start jadi semakin sedih. Baru dia letak diri dekat tempat sana. Kadang-kadang kita ni manusia, macam tu cakap tadi, selagi tak diuji sikit, dia dah diuji lah tu. Dia dah diuji. Kadang-kadang kita tertanya juga, kenapa Allah Ta'ala izinkan benda tu berlaku kan. Tapi bila kita pandang dari sudut yang lagi jauh, sebenarnya Allah Ta'ala tempatkan diorang dekat tempat yang lagi better, tempat lagi mulia yang kita tengok dalam, contohlah dalam Quran pun banyak cerita pasal syurga kan. Ulama-ulama kan cerita pasal syurga apa semua kan, macam mana keadaan syurga, siapa yang boleh masuk syurga kan. So kita rasa deserve lah. Deserve. Kat dunia ni memang parah lah, memang hancur, lunyai, benyai semua lah. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tempatkan kita bukan sini tau. Sebenarnya kalau supaya saya cakap ni untuk diri saya lah, untuk saya ingatkan diri saya sendiri yang ni bukan tempat aku. Sebenarnya apa yang macam dia cakap pun buat kita fikir kat ni kan. Buat kita fikir kat pengalaman yang dia ada tu. Dia orang dah yakin dah kehidupan akhirat. Yakin. Dia orang dah yakin. Allah dah tarik semua dunia ni. Betul. Kita hari ni cerita akhirat. Kita sibuk dengan dunia ni. Betul. Betul. Dia dah ready untuk mati mak. Dia dah ready sangat dah untuk mati. Satu ada seorang ustaz kita, dia jumpa satu orang perempuan Palestin. Kita muka cun lah. Jadi masa dia kata dia ni baru kehilangan suami. Tapi tak adalah, baru kira dah lama lah kehilangan suami. Jadi dia orang macam kata, kau cuba interview. Dia macam main-main lah, gurau-gurau, macam cun ni. So dia interview lah, tanya. Itu dia cara saja bergurau. So ni nak bergurau sikit, tanya. Tak ada plan dia nak jadi kehidupan baru, kehidupan kahwin ke apa kan. Dia lagi tahu Bina Palestin. Sound ustaz yang interview tu dia kata apa? Terus sound. Suami aku tak mati. Dalam Quran Allah kata orang syahid masih hidup. Suami aku masih hidup. Wow. Dia punya pertahankan tu. Dia yakin. Yakin orang lain kan. Cara fikir mak, cara fikir. Cara fikir. Kau kata suami aku tak mati. Dia sampai suami aku tak mati, suami aku hidup. Orang syahid Allah kata masih hidup. Dia tak mati. Dia tak mati, insya-Allah. Ini kata-kata orang yang dah faham agama. Betul bro. Kalau tak faham, susah. Yang dia dapat tu sampai dia orang boleh. Diorang dah semua. Anak diorang mati, diorang alhamdulillah. Kan? Anak aku syurga, anak aku syuhada kan, anak aku syahid. So kita ada rezeki, kita azam sampai juga ada jejak kaki kita kat tanah suci, antara salah satu tanah suci dekat Baitul Maqdis kan. Nabi kata kau datang ialah ziarah ni tanah pusaka. Kita tempat kan Mekah Madinah. Baitul Maqdis. Insya-Allah azam ah. Doakan kita sama-sama dapat pergi umrah bersama tahun ni. Last lah sebelum tutup. Okey. Tapi sebenarnya kita dah deep ni, kita nak cerita happy pun dah tak ni. Tapi tak apalah, kita ada benda-benda yang best pasal boleh kongsi. Semangat kat orang pula. Saya benda yang best saya nak kongsi pengalaman saya pergi buat umrah. Umrah ni kita orang Islam perlu letak keyakinan kita kat Allah, Allah jemput kan, walaupun dengan duit atau tanpa duit kan. Tapi benda tu semua pakai duit lah. Tapi daripada rezeki yang Allah nak bagi tu macam-macam cara lah. Kadang-kadang ada orang beli tiket, kadang-kadang kita beli dapat murah semua kan. So benda tu kita niat je sebenarnya. Dalam setiap solat, wallahi lillahi ta'ala, saya tak pernah minta pun nak pergi umrah.
saya pernah terbayang, saya pernah ada angan-angan nak pergi umrah dia lah. Tapi dalam setiap doa, solat aku semua tak pernah doa, ya Allah bawa aku pergi umrah, bawa aku pergi haji. Tak pernah. Tapi Allah Ta'ala, macam mana kita punya sangkaan ke Allah, macam tu lah Allah akan bagi kat kita kan. So sampai pergi dengan awak dapat pergi dengan adik-adik awak saya dapat pergi dengan adik-adik saya. Macam tak percaya ke apa dia? Ajib. Benda dengan isteri saya baru kahwin, saya pergi. Itu sebab dapat dah. Sebab daripada kawan dia belikan tiket dulu. So kita orang terpaksa bayar duit tiket tu. Sebab dia dah jadi macam kau kena pergi. Tapi sebenarnya Allah jemput cara macam tu. Yang kali kedua saya pergi 10 malam terakhir tu memang tak sangka pun. Sebab kira-kira balik, kalau adik aku pergi pun semua ni agak RM10,000 RM10,000. Sekali parents saya cakap, pergi lah, Ahmad dengan Amin pergi. Cakap, mak tak payah mak kan, kita bukan orang senang. Pergi je pergi je, nanti mak settle. Cakap, ya. Kita orang pergi adik-beradik sampai Madinah, berpeluk nangis bro. Macam tak percaya lah. Kita orang sampai kat Masjid Nabawi tu, kita tengok makan Rasulullah. Saya cakap, saya pernah pergi pertama kali dengan isteri. Saya cakap kat adik saya, Mak Amin, kita pergi adik-beradik ni kan, itu naik makan berapa? Nabi tu. Itu makan Nabi Nabi Muhammad dalam tu, dia Mak Amin. Saya cakap adik saya, ya ke bang? Ya. Diorang tahu tapi diorang teruja. Saya cakap, tu lah makan Nabi Mak Amin. Saya cakap kan, diorang nangis. Tapi orang paling happy kat situ mak awak tu. Mak saya, apa? Dari mak ayah awak tu, mak orang ayah paling happy tu. Yang paling best juga, ni tukar cerita lain pasal mak ayah Okey, apa kebaikan yang kita buat hari ni semua masuk sama mak ayah kita. Pasti masuk dalam buku akaun amal pahala mak ayah kita. Jadi berhati-hati So lah. mak ayah kita ni, saya boleh kata, saya tak jamin apa-apa tu, Allah Ta'ala punya kuasa. Mak ayah kita ni insya-Allah Allah Ta'ala janji syurga insya-Allah. Kan kita nak kena usaha jadi anak yang baik, kita jaga amal kita. Kalau saya yang tak baik ni, saya kena circle kena pilih lah, kena cantik lah, supaya kita tak, kalau saya sorang-sorang jahanam. Betul. So kenangan manis saya kat sana tu lah dengan adik-adik. Saya ada impian nak pergi dengan korang lah, dengan kawan, dengan Eddie, dengan Asman, dengan Afi semua, Dikfit ni kru. Doakan. Kan? InsyaAllah kan kita pergi ramai-ramai. Lagi fun lah pergi kan. Sebab saya pergi masa tu DIY, Mutawif pun kawan, Boy punya kawan, dia karkun lah. So dia bawa, dia cakap ni tiang ni apa, kita orang dah lupa, saya dah lupa lah tiang ni apa, tiang pokok kurma apa boleh jadi mutawif ni. Tapi apa balik ni, apa balik ni. Boleh. So kalau kita pergi dengan orang yang tahu lagi best. So kalau saya dengan adik saya masa tu, saya boleh cakap bawah kubah hijau tu Nabi Muhammad SAW. Yang selebihnya tu abang tak ingat. Ini kita boleh tanya ustaz kan. Ini saya nak share. Dulu masa saya suspend tu, masa jumpa kita, so brother ni umur dia saya ingat baru dalam 30 lebih kot. Lepas tu saya cakap kat dia, saya jumpa dia hari-hari, dia pakai jubah. Dia ni ada Alphard, ada Honda Type R. Lepas tu cakap, bang, abang buat apa bang? Aku kontrak ni, cakap ni kan. Tapi kalau kau nak tahu lah kenapa orang pergi umrah masa tua? Dia cakap, kecak kenapa? Sebab aku pergi umrah ni, aku sentiasa pergi bro, aku pergi je. Tapi dah tua, baru orang tu duk pergi, kenapa? Sebab baru dapat duit pencen Kabil SP. Allah. Yang sebenarnya pergi masa muda ni, macam-macam benda kau akan lalu, kau akan dapat benda-benda indah, rezeki dari segi yang kau tak tahu macam mana. Kalau kita fikir logik, kemampuan. Tapi sebenarnya ini atas izin, dengan usaha, cara fikir, banyak doa, niat ke betul. Allah akan jemput dia. Macam Usop cakap tadi sebenarnya. Dia benda tu sebenarnya lagi best, benda lagi susah. Dia susah dengan adik dia, tak ada duit, mula-mula tak jadi nak pergi. Dia dah fikir untuk benda tu, dia dah fikir. Senang cerita tak mampu lah. Dia tak mampu, susah, struggle. Itu nikmat dia. Ya, sebab ada kau nak korbankan apa yang kau ada ni, bukan simpanan. Ya. Tapi apa yang kau ada sekarang ni, Sahabat, korbankan. Okey, so tengok sekejap Saya cerita lah, saya buka sikit kan. Modal saya pergi 10 malam terakhir tu, terus saya cakap, saya keluar duit tu, tak ada dah. Saya cakap kat isteri saya, ni je yang saya ada. Cakap kan, nak pergi tak pergi. Boy cakap, sahabat, saya dah beli tiket. Saya dah book tiket hotel, bayar kat saya balik apa semua kan. Cakap, ya. Itu last lah. Doa, ni doa. Lah saya 3 bulan tak shoot sebelum tu.
Saya buat perfume semua kan. Keluar modal pergi event. So break even. Atas awak punya yakin, atas awak punya doa tu, mak ayah nekat. Saya tak tahu lah, susah. Poin yang best. Sebenarnya kadang-kadang kita nak tunggu ada duit. Sebenarnya kita kena sacrifice apa yang kita ada. Okey, betul lah kalau kita cakap macam ni. Selagi kita tak ada fikir apa-apa, benda tu tak jalan lah. Kita fikir benda tu, kita akan dapat jawapan. Betul. Allah sentiasa akan buka jalan bila kita ada keinginan yang sama. Ya. Yes, betul. Ya. InsyaAllah. Kita punya kru kata 20 minit. Okey. Ni special edition. Tak ada. Ada lagi. Tambah. Okey. Lutut dah longgar. Okey. Alright. Tripod tau. Last minute fokus. Alah punya fokus. Amar, Yusof Barin, ADG. Terima kasih. Terima kasih sahabat. No problem. Doakan kita sama-sama Baik. Assalamualaikum. Kita akan bukit bintang ni. Teruskan di bukit bintang dan di mana-mana tempat. Biar guys, kita akan bayar RM10 share apa benda-benda best dan ujian yang baik. Okey. Bayar. Nak sambung race. Bayar bang. Bayar RM10. Bayar RM10. Tak. Bukan syarat. Ni syarat. Saya bagi ambil. bagi kat orang sabar. Saya punya. Sabar. Lebih RM10. Oh ramai. Ni town. Ambil. This is town. Ambil. Okey, terima kasih. Orang bagi kita tak boleh tolak. Tengok sedekah Rezeki. Saya bagi insya-Allah. Lagi bagi balik. Pekat ni bagi. Assalamualaikum.